Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid yang berada di kelas online pada hari ini. Cikgu berharap kamu semua dalam keadaan yang sihat, sentiasa menjaga kesihatan, jaga diri daripada penyakit yang sedang menular di negara kita ini. Duduk rumah, jaga kesihatan, mendengar nasihat ibu bapa, mendengar nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita dihindari daripada penyakit ini. Okey. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teknologi hijau yang kita sudah pelajari pada minggu lalu, iaitu konsep teknologi hijau, ciri produk teknologi hijau dan contoh produk teknologi hijau. Namun pada hari ini kita akan mempelajari dua perkara lagi, iaitu kepentingan teknologi hijau dan amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Subtopik 10.4 iaitu kepentingan teknologi hijau. Kepentingan teknologi hijau merangkumi sosial. Sosial ialah meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan kemudahan infrastruktur tempatan, meningkatkan keselesaan dan kesihatan masyarakat, seterusnya meningkatkan kualiti udara, mengurangkan peningkatan suhu dan terakhir mengurangkan pencemaran bunyi. Yang kedua ialah ekonomi. Ekonomi dapat mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja. Yang keempat, menerokai peluang pengekspor produk hijau yang telah kita hasilkan. Yang kelima, industri fotovolta dapat menyumbang kepada pendapatan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK. Kepentingan seterusnya ialah menjana tenaga, merangkumi sumber tenaga seperti angin, air, solar dan ombak yang menyumbang kepada alam semula jadi, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga yang boleh diperbaharui, mempromosikan kecekapan guna tenaga negara, selamat dan mesra pengguna. Seterusnya ialah memelihara dan memelihara alam sekitar, melindungi sumber semula jadi. Kedua, meningkatkan kualiti udara dan air. Yang ketiga, mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikitar semula. Yang keempat ialah meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup. Yang terakhir ialah mengurangkan pelepasan gas ke udara. Amalan yang berkonsepkan teknologi hijau ialah penjimatan tenaga, praktikan penggunaan pencahayaan semula jadi, tutup suis dan cabut plug peralatan elektrik yang tidak digunakan. Tetapkan suhu penyaman udara minimum kepada 24 darjah Celsius. Amalan kedua ialah zon bebas asap rokok. Tetapkan kawasan larangan merokok, rondaan dan kompaun dikenakan kepada perokok. Luaskan edaran poster dan papan tanda amaran larangan merokok. Yang ketiga ialah perolehan produk hijau. Utamakan penggunaan bahan mesra alam. Amalkan pembelian bahan kimia biodegradasi untuk pembersihan dan penyelenggaraan. Gunakan kertas kitar semula. Galakkan penggunaan kereta hybrid. Yang keempat ialah pengangkutan. Amalkan penggunaan pengangkutan awam, perkongsian kenderaan. Menggunakan perkhidmatan park and ride untuk mengurangkan kesesakan jalan raya. Galakkan menggunakan basikal, berjalan kaki ke sekolah atau pejabat mengikut kesesuaian. Yang kelima ialah mengurangkan sisa. Minimumkan penggunaan peralatan pakai buang untuk mengurangkan sisa pebejal. Kuasakan
pengasingan sisa pepejal isi rumah secara berperingkat. Yang keenam ialah penjimatan air. Pastikan pilih air ditutup dengan betul. Buat aduan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoran paip. Menada air hujan untuk digunakan semula bagi mencuci kereta, halaman rumah, menyiram tumbuhan. Yang ketujuh ialah amalan 5R. Gunakan tong kitar semula yang betul. Galakkan pengedaran dokumen secara elektronik, cetak atau galakkan pengedaran dokumen secara elektronik, cetak atau membuat salinan kedua belah muka surat. Yang ke-8 iaitu yang terakhir, amalan berkonsepkan teknologi hijau. Perkhidmatan makanan. Gunakan pembungkusan makanan yang mesra alam. Bawa bekas makanan sendiri untuk mengisi makanan dan minuman. Elakkan penggunaan botol plastik yang tidak boleh digunakan. Serta landscape, menanam pokok persekitaran rumah, sekolah dan bangunan. Seterusnya, pastikan sistem perpalitan berfungsi dengan baik. Okey, sebelum tamatnya pengajaran dan pemudacara, pelajar diharapkan dapat menjelaskan 3 daripada 4 kepentingan teknologi hijau. Seterusnya, menerangkan 5 daripada 9 amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Cikgu harap daripada penerangan cikgu nanti, kamu dapat menyatakan objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, kesimpulan pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ialah kita dapat 2 perkara, iaitu kepentingan teknologi hijau dan amalan yang berkonsepkan teknologi hijau. Dalam kepentingan teknologi hijau ini ialah terdapat 4 perkara, iaitu sosial, ekonomi, menjana tenaga dan memelihara dan memulihara alam sekitar. Manakala amalan yang berkonsepkan teknologi hijau terdapat 6 perkara, iaitu kita dapat menjimatkan kos, zon bebas asap rokok, perolehan produk hijau, pengangkutan yang mesra alam, pengurangan sisa dan penjimatan air. Okey, cikgu berharap semua pelajar dapat menguasai penerangan yang cikgu ajar tadi. Okey. Sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, cikgu nak kamu membuat latihan pengukuhan yang cikgu telah siapkan dan akan hantar kepada kamu selepas kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih.